والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وبتمم بخير وبعد. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم مشايخنا في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. ومع هذا الذي ذكرته من جواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل، walaupun para ulama ittifaq dengan mengharuskan beramal dengan hadis dhaif pada fadail a'mal, ma'ahadha, walaupun dengan sebab itu yang aku sebutkan tentang keharusan beramal dengan hadis dhaif pada fadail, falaysa i'timadi ala hadzal hadithi ay al-mutaqaddimi, tapi bukanlah aku berpegang dengan hadis tersebut, yaitu hadis wa huwa man hafidha ala ummati ila akhirih, ay lastu mustanidan ilaihi faqat, maksudnya aku tidak berpegang dengan hadis ini sahaja, bal alaihi wa ala qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahkan aku berpegang dengan hadis tersebut, pegang juga dengan hadis dhaif tadi, saya pegang juga. Jangan kata bila Imam Nawawi sebut falaysa i'timadi ala hadzal hadis bal ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam, jadi kita anggap seakan bal tadi lil idrab, maknanya membatalkan pegangan pada hadis dhaif tadi. Tak. Tengok syarahan Al-Imam Jurjani menjelaskan kepada kita bahawa Al-Imam Nawawi tetap berpegang dengan hadis dhaif tadi, pegang juga. Cuma ditambah lagi dengan hadis sahih yang lain. Jadi salah kalau disyarahkan kata Imam Nawawi pun tak pegang hadis dhaif itu. Tak pegang. Kalau tidak, apa dia masukkan dalamnya. Tamam? Bal alaihi, bahkan aku berpegang dengannya, wa ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dakhili fil ahadits as-sahihati, yang masuk di dalam hadis-hadis sahih, yang kata Nabi liyuballigha atau liyuballighi bi kasril lamain ma'a tashdid ats-tsaniyah wa yajuzu takhfifuha, boleh baca liyuballighi, nah, atau boleh baca juga macam ni takhfifuha, nah, liyabligh, nah, liyablugh, minta maaf, liyablugh gitu. Wa fil ghain al-kasru wal fathu, jadi boleh kasrahkan lam ma'a tashdid ats-tsaniyah, dengan syaddahkan yang kedua, dan harus untuk kita takhfifkan, ya. Liyuballigh maknanya disampaikan, wasyahidu birraf'i fa'ilun yuballigh, maksudnya hendaklah disampaikan oleh orang yang bersaksi. Wa minkum khitabun lis-sahabati thumma liman ba'dahum ila yaumil qiyamah. Dan ada hadis Nabi liyuballigha asy-syahidu minkum. Minkum tu kepada siapa? Maksudnya hendaklah yang bersaksi di kalangan kalian. Siapa di kalangan kalian tadi? Khitabun lis-sahabah. Itu khitab tadi kepada para sahabat Nabi. Kemudian kepada seterusnya siapa yang mendengar hadis ini sampai hari kiamat. Wal ghaiba bin nasbi 'ala al-maf'uliyah. Liyuballigha asy-syahidu minkumul ghaiba. Maksudnya hendaklah yang menyaksikan di kalangan kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir. Al-ghaib jadi maf'ul. Wal ma'na liyuballigha al-hadiru minkumus sami'u ma aquluhu al-ghaiba alladhi lam yasma'. Jadi as-sami'u tadi sifah kepada hadir.
hendaklah yang hadir di kalangan kalian yang mendengar apa yang aku ucapkan, kata Rasulullah, sampaikan kepada yang tidak hadir. Maksudnya yang tidak mendengar hadisku. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an ay insanan. Ya, Allah Subhanahu wa taala, naddara maknanya menghiaskan, mencantikkan wajah seseorang tersebut, ay insanan. Wa naddara ruwiya bitasydid ad-dad al-mu'jamah wa takhfifiha wa bi takhfifiha. Boleh baca dengan nadara, nadarallahu imra'an, boleh baca dengan naddarallahu imra'an. Minan nadarah, apa dia nadarah? Wa hiya husnul wajhi wa bariquh, cantik wajah dan bercahaya. Maknanya, wal ma'na albasahu Allahu an-nadrata wa hiya al-husn wal idha'ah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan menghiaskan dengan cahaya, yakni jammalahu Allah wa zayyanah, mencantikkan dan menghiaskannya, wa qassahu bil bahjati was surur, dan mengkhususkannya dengan keindahan dan kebahagiaan. Mana di sini kata orang yang jadi ahli hadis, wajah mereka ini wajah yang nadr, wajah yang bercahaya, segak. Kenapa? Karena berkat doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang Nabi telah sebut kepada orang yang ahlul hadis, maka wajah mereka dicerahkan oleh Allah, diberikan cahaya. Wal ma'na, wa qila al ma'na, makna yang lain bagi hadis ni, awsalahu Allahu ila nadratil jannah, au ay bahjati na'imiha. Ini Allah Ta'ala akan menyampaikan dia, yakni orang yang menyampaikan hadis tersebut, dengan keindahan syurga, masuk syurga Allah Ta'ala. Hadis penuh dia apa dia? Naddarallahu imra'an sami'a maqalati ay kalami minni, maksudnya yang mendengar kalamku daripadaku, au min ashabi, atau mendengar kalamku daripada sahabatku, au min atba'i, ataupun mendengar kalamku daripada para pengikut aku, kata Rasulullah. Fawa'aha ay hafizaha, dan kemudian dia menghafalnya. Fa'addaha, dan kemudian menyampaikan dia, ay ballaghaha ila man lam tablughu, dan menyampaikan kepada orang yang tidak sampai padanya hadis ini. Kama sami'aha, seperti mana yang dia dengar, seperti mana yang didengar, sebegitulah dia sampaikan. Ay misli ma sami'aha, seperti mana yang dia dengarkan. Ka misli ma sami'aha, maksudnya itu. Min ghairi ziyadatin wala naqsin, tanpa bertambah dan berkurang. Faman zada au naqasa, siapa yang menambah dan mengurangkan hadis Nabi, fahuwa mughayyirun la muaddin, dia mengubah, bukan menyampai. Dia tak menyampai, dia mengubah kalam Nabi SAW. Sebab itu para sahabat ketika meriwayatkan hadis, mereka akan berjaga dengan meletakkan hujung dengan au kama qala an-nabiy SAW. Kenapa sebut au kama qala? Seperti yang diucap oleh Nabi. Sebut hadis benar au kama qala. Moga-moga kalau berlaku perubahan sikit, tidaklah menyebabkan kita ni menjazamkan kata tu kalam Nabi SAW. Maksudnya kita kuat kata tu kalam Rasulullah. Faham? Lepas tu diletak di belakang au kama qala Rasulullah SAW, sebagai berjaga-jaga daripada termasuk dalam kelompok man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Faidah fi fadli ahli al-hadis, kelebihan ahlul hadis. Ra'a ba'dul ulama'i al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam fil manam. Al-Mustafa na Arab apa? Hafiz. Al-Mustafa Arab apa? Ra'a ba'dul ulama'i al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Fa'il. Hafiz. Isha ya Hafiz. Kalau apa Syarimi? Ya, cuba.
maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun fi akhirih mana'a ismul maqsur al-mustafa. Tamam? Isim maf'ulun bihi Hafiz. Mana jadi fa'il? Ra'a ba'du. Ba'du itulah fa'il. Al-mustafa jadi maf'ulun bihi. Mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Yaitu ismul maqsur sallallahu alaihi wasallam fil manam. Faqala lahu anta. Sebahagian ulama mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu anta qulta naddarallahu imra'an ila akhirih. Maka orang ni pun tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kamukah yang menyebut naddarallahu imra'an ila akhirih? Ila akhirih tak sebut gitulah. Dia sebut habis-habislah. Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Yang tu kah kamu sebut? Qala na'am. Wa wajhuhu yatahallal bisurur. Nabi waktu jawab na'am tu, wajah Nabi gembira betul. Ana qultuhu, kata Nabi. Wa karrarahu thalathan. Dan Nabi sebut pula, na'am ana qultuhu. Na'am ana qultuhu. Na'am ana qultuhu. Kata Rasulullah, diulang 3 kali. Faham? Jadi ini dalil menunjukkan kata orang yang melafazkan ataupun meriwayatkan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti yang didengar, sambung sanadnya, maka Allah Taala akan mengindahkan wajahnya. Allah Taala mengindahkan wajahnya. Baik. Di sini tengok kawan ni tanya, anta qulta. Yang tanya ni anta tu, jadi jangan kita pula sembang dengan guru kita ke semua cakap anta. Kita kata ni Nabi pun sahabat panggil anta. Ni yang mimpi dipanggil anta. Anta yang diucapkan tadi kepada Sayyidina Rasul, yang keadaan tidak mengurangkan sedikit pun ta'zim dia kepada Rasul. Tapi kita kalau bercakap sama-sama kita guna anta, biasanya dah dalam hati tu ada tangkis sebenarnya kepada orang yang kita bercakap. Biasanya. Tu tengok kadang orang hantar mesej kat kita. Assalamualaikum Ustaz, lain dengan Assalamualaikum. Anta sihat no? Dia lain. Dia ada nauk minan. Dia tak kata tangkis, cuma dia nak kata sama. Dia cakap anta. Beza dengan orang yang bila bicara dengan teman dia, yang dia muliakan teman dia tadi, dia akan panggil dengan yang sepatutnya bagi teman dia. Kadang panggil nama. Tak ada masalah panggil nama, tak ada masalah apa. Tamam. Tapi kadang-kadang tidak mengikut kepada keadaan dan tempat. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani kata di antara adab sufiyah, adab sufi, ketika seorang tadi bertemu dengan teman dia, dan teman tadi punya kedudukan dalam masyarakat dan umat, maka dia akan melayani teman dia tidak sama lagi seperti mana dia seperti waktu ketika berteman dengan kawan tersebut. Contoh saya, nanti ni anak-anak murid lah ni panggil nama, Ilhamuddin panggil. Kan? Saya panggil Ilhamuddin. Nanti Ilhamuddin mungkin ada anak murid. Mungkin di Selangor dia buka tempat pengajian kan, kemudian ada anak murid dia. Takkan saya jumpa dia, Ilham, tak? Kan gitu. Kita panggil Ustaz. Syekh. Ta'al ya Syekh Ilhamuddin. Allah. Yang duk ni pula saya duk. Saya ibu Syekh tu depan pula kan. Faham tak? Kena muliakan mengikut kepada keadaan. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani kata, aku ketika mana bertemu dengan seorang yang alim tersebut punya pengikut, maka aku akan ta'zimkan alim tersebut dengan yang selayaknya. Kerana apa? Untuk menambahkan i'tiqad para muridnya kepada guru tersebut. Ini adabnya. Ini kadang-kadang orang abang kata teman lama, kawan lama, jumpa depan orang yang panggil nama terus. Kawan tu jadi mufti ke? Dia orang biasa. Tapi nak abang kata dia kawan lama di sekolah tu. Jumpa mufti dia panggil. Oi, sihat lah? Nak abang kata kawan dengan mufti. Kawan lama sekolah tu. Ni orang tak cerdik orang panggil. Orang yang tak erti adab. Orang yang tak tahu muamalah dengan umat macam mana. Faham? Dan ni perlu kepada ta'lim. Perlu kepada pengajian.
Bukan boleh buat-buat benda tersebut. Ha? Bukan diminta untuk kita dimuliakan. Kita hatta kalau dengan kawan kita sekalipun, di tempat kerja dia, kalau kita pergi jumpa dengan dia, dan dia adalah tuan, dia bos di tempat tersebut, tak boleh panggil nama dia. Kena panggil yang layak bagi dia. Kalau dia ada datuk, kena panggil datuk kat dia. Tapi kalau makan kat kedai, nak panggil nama balik, sila. Sama-sama 2 orang, 3 orang je. Nah, tapi depan anak-anak murid dia, depan audien dan sebagainya, tak sepatutnya dipanggil nama saja. Kerana ini dalil menunjukkan bahawa kurang beramal dengan akhlak dan adab. Tamam? Karena qatibun nas ala qadri uqulihim. Dan kemudian Nabi kata apa dalam hadis, bukan tu hadis dia. Nabi kata anzilin nas manazilahum. Letakkan orang pada kedudukannya. Tu Nabi sebut dalam hadis. Bukan kita yang sebut. Anzilin nas manazilahum. Letakkan orang pada kedudukannya. Kalaupun kamu kawan dengan raja sejak pada kecil, ketika kamu bertemu dengan dia, kamu tak boleh panggil dia dengan nama dia. Kena panggil dia tuanku. Walaupun kamu kawan baik dengan dia, tidur sebantai. Contoh, kau kawan baik dengan raja. Masa dia tak jadi raja lagi. Lepas jadi raja, boleh panggil nama, boleh jumpa depan orang. Tengok tuanku tengah duduk berjalan dengan pengikut dia. Tu weh. Weh main tak weh? Weh itu ya? Tak mampu weh. Ini orang yang tak erti adab dan tak erti cara tata susila untuk berbicara. Apatah lagi dengan para ulama, apatah lagi dengan para salihin. Sebab itu para sahabat, ketika dengan Rasulullah, walaupun berteman dengan Nabi SAW sejak pada kecil, ketika Rasulullah dilantik menjadi Rasul, mereka tidak panggil lagi dengan nama Nabi SAW. Panggil dengan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Wa nuqila an Sayyidi Muhammad al-Shadhili, an Sayyidi Muhammadin al-Shadhili, anna ahla al-hadithi اختصوا من دون سائر العلماء بأنهم لا تزال وجوههم نضرة. Ahli hadis dikhususkan, selain daripada ulama yang lain, dikhususkan mereka bahawa cahaya pada wajah mereka tadi, wajah mereka bercahaya, sentiasa bercahaya. Kenapa? Li da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahum. Tapi ahli hadis yang hak lah. Ahli hadis Wahabi lah. Ini tak. Ahli hadis hak. Ahli hadis ahli sunnah wal jamaah. Wajah mereka bercahaya, ceria, cantik, rupawan. Walaupun kadang-kadang gelap, orang kulit hitam, tapi disebabkan kerana dia ahlul hadis, wajah dia bercahaya dengan cahaya iman, cahaya doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam li da'wati an-nabi sallallahu alaihi wasallam lahum, karena doanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Biqaulihi naddarallahu imra'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairah. Tamam? Maka Allah memuliakan dan mencantikkan wajah seseorang yang mendengar daripadaku satu hadis, kemudian dihafalnya untuk dia sampaikan kepada yang lain. Hatta yuballighahu ghairahu. Minta maaf. Hatta yuballighahu ghairuhu. Tamam. Ghairu tu jadi fa'il. Hatta yuballighahu ghairuhu. Sehinggalah orang lain pula menyampaikan hadis tersebut. Aduh. Hatta yuballighahu betul lah ghairuhu. Betul lah. Fa'il. Maf'ul. Silap. Fa'il dia huwa. Hatta yuballighahu ghairuhu. Tamam, betul. Baik, wa min nazmil Jalal As-Suyuti rahimahullah. Daripada nazam al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, wa nafa'ana bihi man kana min ahli al-hadith fa innahu zu nadratin fi wajhihi nurun sata. Inna an-nabiyya da'a bi nadrati wajhi man adda al-hadith kama tahammala wattaba'. Imam Suyuti kata apa? Man kana min ahli al-hadis fa innahu, sesiapa di kalangan ahli hadis, maka sesungguhnya dia zu nadratin, mempunyai wajah yang indah. Zu nadratin fi wajhihi, maksudnya punya cahaya pada wajahnya, nurun sata, cahaya yang terang benderang. Innan nabiyya da'a bi nadrati wajhi man, sesungguhnya Nabi telah mendoakan dengan cahaya pada wajah seseorang
addal haditha kama tahammala wattaba', yang mana menyampaikan hadis seperti mana yang dia telah dapatkan dan kemudian dia mengikuti dan beramal dengan hadis tersebut. Itu maknanya. Wa fil hadithi man adda ila ummati hadisan wahida yuqimu bihi sunnatan aw yaruddu bihi bid'atan falahul jannatu. Siapa yang menyampaikan kepada umatku satu hadis untuk mendirikan sunnah dan atau menolak bid'ah, maka baginya syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan ahlul hadis. Bayanu sababi ta'lifil arba'in wa syartuhu fiha. Sekarang Al-Imam An-Nawawi menyebutkan sebab beliau mengarang arba'in dan apa syaratnya di dalam arba'in ini. Thumma minal ulama'i man jama'al arba'ina fi usulid din wa ba'duhum fil furu' wa ba'duhum fil jihadi wa ba'duhum fil zuhdi wa ba'duhum fil adabi wa ba'duhum fil qutabi wa kulluha maqasidu salihatun radhiyallahu an qasidiha. Apa kata Imam? Kemudian di kalangan para ulama ada yang mengumpulkan arba'in pada usuluddin, ada yang mengumpulkan arba'in pada furu'uddin, ada yang mengumpulkan arba'in dalam bab jihad, ada yang mengumpulkan arba'in pada bab az-zuhud, ada yang mengumpulkan arba'in pada bab adab, ada yang mengumpulkan arba'in pada bab khutbah. Nah, dan kesemuanya punya maqasidu salihatun. Awak biar tahu nah. Allah. Apa? Ya pilih ya. Dah apa ni kucing. Nah, dan kesemuanya punya maqasid atau tujuan yang benar, yang baik, yang saleh, radhiyallahu an qasidiha. Maka Allah meridai yang berniat dengan tulisan-tulisan tersebut kebaikan kepada umat. Tamam? Saya ada satu kitab sekarang arba'in. Nah, berkenaan dengan perempuan. Nah, hadis 40 hadis berkenaan dengan perempuan. Wa qad ra'aitu jam'a arba'ina ahamma min hadza kullihi. Dan kata Imam Nawawi, saya berpandangan, saya melihat agar saya mengumpulkan 40 hadis yang lebih penting daripada apa yang telah mereka kumpulkan. Wa hiya 40 hadisan mustamilatun ala jami'i dzalik. Yang saya kumpulkan hadis 40 yang merangkumi kesemua yang disebutkan tadi. Dalamnya ada usuluddin, dalam tu ada furu'uddin, dalam tu ada jihad, dalam tu ada zuhud, dalam tu ada adab, dalam tu ada semua perkara. Hatta khutbah sekalipun, ucapan daripada Nabi SAW. Tamam? Semua aku kumpulkan, kata Imam An-Nawawi. Wa kullu hadithin minha qa'idatun 'azimatun min qawa'idid din. Dan setiap hadis tersebut adalah hadis yang merupakan tiang utama dalam agama. Qawaid ad-din. Qad wasafahu al-ulama'u bi anna madar al-islam 'alayh. Yang para ulama mensifatkan bahawa hadis Islam ini berlegar dengan hadis tersebut. Au huwa nisful Islam, ataupun ianya adalah setengah daripada Islam. Au thuluthuhu, atau sepertiga Islam. Au nahwu dzalik, atau seumpamanya. Thumma altazimu fi hadhihi al-arba'ina an takuna sahihatan. Maka aku beriltizam maka hadis-hadis yang disusun dalam kitab ini semuanya sahih. Wa mu'dhamuha fi sahihai al-Bukhari wa Muslim. Dan mu'dhamnya berada dalam sahih Bukhari dan Muslim. Wa adhkuruha mahzufatal asanid. Dan aku sebutkan dengan tidak disebutkan sanad. Kenapa? Liyashula hifzuha, untuk dimudahkan hafalan. Wa ya'ummal intifa'u biha insyaallah taala, dan juga untuk disebarluaskan manfaatnya insyaallah. Summa utbi'uha bibabin fi dhabti khafi alfadhiha, dan kemudian aku ikuti dengan satu bab yang mana dalam bab tersebut aku letakkan dhabit ataupun catatan lafaz-lafaz yang tidak difahami, aku syarahkan.
Jadi ada di belakang kitab ni ada tak? Dhabtul alfaz ada. Ini ada. Banyak nuskhah yang tidak ada. Banyak nuskhah yang tidak ada disebutkan. Tamam? Tapi nuskhah Darul Minhaj dia akan letak di belakang sekali bab yang Imam Nawawi sendiri sebut, tapi kadang-kadang ada nuskhah yang tak letak benda tu. Mungkin kerana mereka hanya berpada dengan hadis dan kemudian tak sebut apa yang Imam Nawawi telah sebutkan. Baik. Baru kita baca. Summa minal ulama. Wa fi nuskhah summa inna minal ulama. Ada inna. Semua ada di kalangan ulama. Inna min summa min ulama'i man jama'a al-arba'ina fi usuluddin. Al-muradu biha al-umuru li'atiqadiyatu al-muta'alliqatu bil ilahi azza wa jal wa bil anbiya'i wal hashri wal nashri. Jadi maksud usuluddin ini ilmu kenaan dengan tauhid, berkait dengan umur i'tiqad, yang berkait dengan Allah, Rasul, para anbiya dan juga hashr wal nashr, kebangkitan nanti di akhirat. Kumpul kita di padang mahsyar. Maksud yang berkait dengan uluhiyah ataupun bab ilahiyah, yang kedua bab nubuwah, yang ketiga bab sam'iyah. Tamam? Wa ba'dhum jama'aha fil furu' ay al-masail al-fiqhiyati. Sebahagian lagi mengumpulkan dalam masail furu'. Dalam bab furu', masail fiqhiyah. Jadi yang dimasukkan Imam Nawawi ini, para ulama ni kumpul dalam bab yang khusus. Bukan seperti yang beliau susun. Beliau susun gabungan madar Islam. Hadis-hadis yang merupakan qawaiduddin. Wa ba'dhum jama'aha fil jihad, ay fi fadli qitalil kuffar. Sebagian mengumpulkan hadis pada bab jihad, yaitu kelebihan berperang dengan orang-orang yang bukan Islam, kufar. Wa ba'dhum jama'aha fi zuhud, ay fi fadli tarki ma la yahtaju ilaihi min ad-dunya wal i'radu amma yushghilu 'anil ukhra. Ini zuhud maknanya apa dia? Kelebihan meninggalkan yang tidak diperlukan daripada dunia, berpaling daripada sesuatu yang menyibukkannya daripada akhirat. Itu bab zuhud. Wa ba'dhum jama'aha fil adab bil maddi, jam'u adab. Jam'u adabin wa huwa isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Maksudnya melakukan sesuatu yang dipuji pada ucapan dan juga perbuatan. Itu bab adab. Wa ba'dhum jama'aha fil qutab. Sebahagian mengumpulkan hadis pada bab khutbah, ai fi fadliha wa kaifiyatiha. Pada kelebihan dan juga kaifiat. Bagaimana bentuk khutbah. Wal muradu al-qutab allati kana yaktubu biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi nahwi jumu'atin wa 'idin wa 'inda nuzulil umuril muhimmati wa qudumil wufudi alaihi wa nahwi dzalik. Ini khutbah-khutbah yang mana dikumpulkan, yang pernah diucapkan oleh Nabi ketika hari Jumaat ataupun hari Id, hari raya, ataupun ketika datangnya urusan penting, atau ketika datangnya tetamu bertemu dengan Rasulullah. Nahwi dzalik. Wa min ba'di khutabihi, di antara contoh khutbah Nabi apa dia? Ayyuhan nas, innal 'abda la yuktabu minal muslimin hatta yaslama an-nasu min yadihi wa lisanihi. Sesungguhnya hamba tersebut, kata Nabi, tidak dicatat sebagai muslimin sehinggalah an-nas, yaslamun nasa min yadihi wa lisanihi, sehinggalah dia sejahterakan manusia yang lain daripada tangan dan juga lidahnya. Barulah dia dikira muslim yang sejati. Itu khutbah Nabi, pendek je. Itu dikira khutbah. Jadi jangan kata khutbah ni panjang sampai 30 minit. Tak. Pendek je. Ayyuhan nas, innal 'abda la yuktabu minal muslimin hatta yaslama an-nasa min yadihi wa lisanihi. Aduh. Khutbah Nabi. Dan wala yanalu darajatal mu'minin hatta ya'mana jaruhu bawa'iqahu aw bawadirahu. Dan tidaklah seorang tadi mencapai darjat mukminin sehinggalah jirannya rasa aman daripada kerosakan yang dia lakukan ataupun daripada benda yang tidak baik. Wala yu'addu minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi
hadzaran mimma bihi ba'sun. Ya. Dan tidaklah kamu dianggap sebagai muttaqin sehinggalah kamu meninggalkan yang tak apa kerana takut ada apa. Aduh. Nah. Hadzaran hatta yada'a ma la ba'sa bihi. Tinggal yang tak apa. Hadzaran mimma bihi ba's. Kerana takut ada apa. Tahu tinggal tak apa kerana ada apa. Wara' maksudnya. Maqamul wara'. Dia tinggal benda yang dibenarkan kerana bimbang benda yang dibenarkan tu nanti jadi benda tak dibenarkan. Wal bawa'iq, ada bawa'iq az-zulmu wasyarru. Sehinggalah jirannya selamat daripada kezaliman, kejahatannya. Wal bawadir as-saqatat indal hidah, indal hiddah. Nah, as-saqatat indal hiddah. Maknanya apa dia saqatat indal hiddah? Macam mana terjemah saqatat indal hiddah? Nak terjemah apa ni? Saqatan indal hiddah, nak terjemah macam mana? Allahu akbar. Tak apa, nanti kita tengok tu. Saqatan indal hiddah. Wa kulluha ay al-arba'inat allati jama'uha maqasidu salihatun. Kenapa baca maqasidu salihatun? Kenapa tak baca maqasidun salihatun? Wahai Afif, Alif yang tengok dah tidur tu. Alif. Maqasidu salihatun. Kenapa maqasidu salihatun? Kenapa tak baca maqasidun salihatun? Kenapa? Cari tak jumpa lah. Tak jumpa je nak tidur. Afif, tolong tak? Lambat. Sirah muntahal jumu', maka dia jadi mamnu' min as-sarf. Maqasidu salihatun. Salihatun jadi apa? Sifah kepada maqasidu. Ay aghradun hasanatun. Niat-niat yang baik. Radiyallahu an qasidiha ay muridiha. Maka Allah redha, moga-moga Allah Ta'ala meredai yang berkehendak ataupun berniat dengan perkara tersebut yang baik-baik tadi. Wa qad ra'aitu ay ikhtartu. Jadi maksud ra'aitu dia aku telah memilih. Jam'a arba'ina ahammu min hadza kullihi. Saya berniat untuk menyusun arba'in yang lebih penting daripada semua tadi. Ay ashadda faidatin mimma jama'ahu haula. Aku kumpulkan yang lebih penting daripada yang dikumpulkan oleh para ulama sebelum ni. Wa hiya arba'una haditsan mustamilatun ay muhtawiyatun ala jami'i dzalika ay alladhi jama'uhu. Yang mana 40 hadis yang aku kumpul tadi mengumpulkan semua yang telah mereka sebutkan sebelum ni. Wa kullu haditsin minha qa'idatun 'azimah ay amrun kulli. Qaidah ni apa makna qaidah? Amrun kulli. Itu maksud qaidah. Kalau qaidah ni kalau dalam bahasa, kalau dalam tafsiran para ulama dia amrun kulliyun yandhabitu fi abwabin syatta. Mana? Perkara yang bersifat menyeluruh. Qaidah ni maksudnya sifat perkara yang bersifat menyeluruh yang digunakan pada bab yang pelbagai. Beza dengan dhabit. Kalau dhabit amrun kulli juga. Yang dhabitu fi babin wahidin. Yang hanya digunakan pada satu bab saja. Lepas tu kalau kita contoh ngaji bab ayat, dia ada bab mujawir dengan mukhalid. Apa dia dhabit mujawir, apa dhabit mukhalid, maka dibincang oleh ulama. Kenapa disebut dhabit? Kenapa tak sebut qaidah mujawir? Karena bab mujawir dengan mukhalid pada ayat hanya dalam bab ayat saja, tak ada dalam bab zakat. Tamam? Maka dipanggil dhabit. Kenapa? Karena dia amrun kulli, perkara yang yang menyeluruh yang digunakan pada bab yang tertentu saja. Tapi kalau kaidah amrun kulliyun yang dhabitu fi abwabin syatta atau fi abwabin mukhtalifah, pada bab yang pelbagai. Banyak pula binatang ni, no? Oh, duduk atas tu. Betul.
Itu bagi amrun kulli, mana dia kaidah. Min qawaidid din, daripada kaidah-kaidah agama, ay umuruhu kulliyah allati yarji' ilaiha ghalibul ahkam. Yani anna kullam minha lidhuhuri ahkamihi minhu lil afham. Ka'annahu qa'idatun marfu'un 'alaiha abniyatun zahiratun lil absar. Tamam. Jadi seakan kullan minha, iaitu setiap pada kaedah tersebut di zuhuri ahkamihi minhu lil afham, untuk zahirkan hukum tadi untuk difahami. Seakan-akan kaedah ni adalah marfu'un 'alaiha abniyatun zahirah lil absar. Jadi seakan kaedah yang mana semacam tiang yang berdiri untuk dilihat, bangunan tadi zahir kepada pandangan mata kita. Sebab tu panggil kaedah. Kaedah ni kenapa? Karena dia seolah tiang seri yang memahamkan kita tentang agama. Jadi bila tiang tadi berdiri elok, orang nampak ini agama. Ini adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Seakan begitu. Wa qad wasafahu al-ulama'u bi anna madara ay marji'a, dan para ulama mensifatkan bahawa bi anna madar, iaitu marji' al-Islam alaihi. Marji' al-Islam alaihi ay ghalibul ahkam al-Islam mustafadatun minhu. Untuk kebanyakan hukum Islam diambil daripada hadis-hadis yang aku sebutkan ini. Au huwa nisful Islam, ataupun dia sebahagian daripada Islam, au nisfu adillati ahkami, iaitu sebahagian daripada dalil-dalil hukum dalam Islam. Au sulusihi, au sulusuhu, ay sulusu adillatihi, ataupun sepertiga daripada dalil-dalilnya. Au nahwu zalika, karubu', ay rubu'u adillatihi, seperempat daripada dalil Islam, dalil hukum hakam Islam. Wal muradu anna kulla hadithin minha la yakhlu min wasfihi biwahidin min tilkal awsaf. Jadi dimaksudkan sini, hadis-hadis yang aku sebutkan dalam ni tidak sunyi daripada disifatkan dengan salah satu tu. Sama ada dia madar Islam kulluh, atau dia nisful Islam, atau dia sulusul Islam, atau dia rubu'ul Islam. Seakan-akan. Thumma altazimu fi hadhihi al-arba'ina an takuna sahihatan liya'mala biha fil fada'ili wa ghairiha. Dan aku beriltizam menyusun arba'in ini, dan aku jadikan ataupun susun yang hanya sahih. Yang dimaksudkan dengan sahih di sini apa dia? Wal muradu bi kauniha sahihatan annaha ghairu dha'ifatin. Maknanya dia tidak dhaif. Itu saja maksudnya. Fatashmal al-hasana. Maka tergabung dalamnya hasan. Jadi bukan sahih tadi. Tengok kita buka dalam, tengok ada hadis tu hasan. Kita kata Imam Nawawi kata dulu aku jadikan dia sahih. Aku kalau boleh nak susun dalam kitab ni hadis-hadis sahih saja. Macam mana ada hadis hasan ni? Kita kata Imam Nawawi tak betul kan? Tak. Maksud sahih di sini adalah tidak dhaif. Itu maksudnya. Sahih tidak dhaif. Maksudnya termasuk dalamnya hasan. Wa mu'zamuha birraf'i ala annahu mubtada'. Mu'zamuha, mu'zam jadi i'rab dia apa dia? Birraf'i ala annahu mubtada' wa ma ba'dahu khabar. Jadi mu'zamu i'rab dia mubtada'. Lepas tu dibaca mu'zamu. Ataupun ala annahu ma'tuf ala ismi takun. Ataupun dia ma'tuf kepada ismi takun. Maksudnya an takuna sahihatan wa mu'zamuha. Dia ataf kepada apa? Kepada isim takun. Ay an takuna hadhihi al-arba'in tadi sahihatan. Wa mu'zamuha. Itu dia ataf kepada apa? Ataf kepada dhamir isim kepada takun yang tidak ada disebut di situ. An takuna hiya sahihatan atau an takuna hadhihi al-arba'in sahihatan. Itu maksudnya. Jadi boleh i'rab dua. Sama ada i'rab sebagai mubtada yang setelahnya khabar, atau dia i'rab sebagai ma'tuf ala ismi takun. Wa taqdir wa altazimu an yakuna mu'zamuha. Jadi takdir dia wa altazimu an yakuna mu'zamuha. Jadi i'rab dia jadi apa? Jadi isim kana juga. Isim takun, isim yakun. Ai aktsaruha. Maksudnya kebanyakannya fi sahihail Bukhari wa Muslim li'annahuma ajallul kutubil muallafati fil hadis. Karena apa? Karena kedua-dua kitab ini adalah yang terbaik
disusun daripada ilmu hadis. Wa qad waffal musannifu bima qala. Dan Al-Imam An-Nawawi kata Al-Imam Jurdani telah menjelaskan dan melaksanakan janjinya. Idh fiha minhuma 29 hadithan ittafaqa ala 12. Wa anfarada al-Bukhari bi 4 wa Muslim bi 13 wa la syakka anna dhalika aktsaruha. Dan kan dia kata kata sebut yang paling banyak diambil dari Sahih Bukhari dan Muslim. Ada berapa hadis daripada Sahih Bukhari Muslim? Ada 29 hadis. 29 hadis dalam kitab ni daripada Sahih Bukhari dan Muslim. Dan ittifaq di antara dua syaikh Imam Bukhari dan Muslim ada 12 hadis. Yang Imam Bukhari infarad, padanya tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada 4 hadis. Yang Imam Muslim infarad pula ada 13 hadis. Jadi ittifaq kedua-dua mereka 12, campur dengan 4 jadi 16, 16 campur dengan 13 jadi 29. Betul? 16 campur 13 jadi berapa? 29. Saya duk kira dah itu. Saja saya suruh kira balik. Syarimi buat pelik. Dia buat terkejut. Wala syakka anna dhalika aktsaruha. Dan tak syak lagi bahawa 29 ni yang paling banyak sekali lah. Baki dia baru daripada kitab lain. Wa fiha li ghairihima 13. Ingat no 13, 14 itu dibaca dengan mansub ala mabni ala fathil juz'ain. Mansub ala fathil juz'ain. Lepas tu kita baca 13. Tak boleh baca wa fiha li ghairihima 13. Tak boleh. Salah. 13. Jadi dia baca dengan mansub mabni ala, bukan mansub, mabni ala fathil juz'ain. Baik. Khamsatun lit-Tirmidzi. Ada 5 riwayat Imam Tirmidzi. Wa wahidun li Ibni Majah. 1 yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, wa wahidun lil Baihaqi, wa wahidun lid Daraqutni. Tengok, lid Daraqutni. Tak boleh baca lid Dariqutni. La, lid Dara. Wa wahidun lit Tirmidzi ma'an Nasa'i, wa wahidun lahu aidan ma'a Abi Daud, yakni Al-Imam Tirmidzi ma'a Abi Daud, wa wahidun li Ibni Majah ma'al Baihaqi, wa wahidun lahu aidan ma'a Daraqutni, yakni Ibnu Majah ma'a Daraqutni, wa wahidun fi kitabil hujjah. Jadi ini dikira balik dan cukup berapa hadis? 42 hadis. Wa azkuruha aw azkaraha bil raf'i atfan ala altazim wa bin nasbi atfan ala takun. Ay wa an azkuraha. Boleh dia Arab ataf kepada takun, maksudnya an azkuraha. Tamam? Jadi dia akan jadi i'rab apa? Mansub ala azkura, jadi apa? Fi'lun mudhari' mansubun bi an. Bi an. Mahdzufat al-asanid. Jam'u isnad. Yang aku hazafkan sanadnya. Asanid jamak kepada isnad. Apa dia isnad? Hikayatut tariqil muwassilati ila al-alfadhil hadis. Iaitu hikayatut tariqil muwassilah. Itu sebagian ulama kata isnad dengan sanad berbeza makna. Sanad maknanya at-tariq al-muwassilah ila alfadhil hadis. Al-isnad hikayatu at-tariq. Sebagian kata ada al-isnad was sanad syai' wahid. Benda yang sama. Tak ada beza apa. Dia apa beza pula antara hikayatul tariq dengan tariq saja. Jadi kalau orang tanya aina sanad, kita bertunjuk hadha sanad. Ini sanad dia. Wa aina al-isnad, kita akan baca haddatsana fulan fulan fulan, hikayatul asanid. Dia kena baca. Baru dipanggil isnad. Sebagian kata macam tu. Baik. Nak habislah. Binatang pun dah mula menyerang. Wa 'allala dzalika biqaulihi, dan kemudian ditaklilkan kenapa beliau menghazafkan sanad, liyashula hifdzuha,
untuk memudahkan hafalan. Ai bisababi qillati alfadhiha, disebabkan kerana kurangnya lafaz. Wa ya'ummu lintifa'u biha insyaallah taala, dan juga untuk mengumumkan manfaatnya insyaallah taala kalau Allah taala kehendaki. Wa qad haqqaqallahu lahu ma tamannahu, dan kan dia beri keinginan moga-moga diumumkan manfaatnya kepada umat, dan Allah taala memperkenankan doa al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kitab ini bertebaran ke seluruh dunia, di atas langit dan bumi. Bukan bumi saja, di langit sekalipun. Sebab dibaca juga di atas kapal terbang. Duduk di laut, dibaca kitab ni di atas laut. Jadi semua. Ya ummul intifa'. Dalam hutan dibaca, duduk atas laut baca, orang duduk atas kapal terbang pun buat majlis samak. Ada. Baca Matan Arba'in. Nah, orang duduk di dalam madrasah baca, duduk di mana pun baca. Wahabi pun ada kitab ni dalam rumah. Ahli sunnah pun ada kitab ni dalam rumah. Syiah pun mungkin ada dalam rumah itu. Dan orang bukan Islam pun ada yang ada kitab ni dalam rumah itu. Punya anak abad kata ya ummul intifa', dan berkatnya doa al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan Allah perkenankan doa tersebut. Bukan senang lah. Yang Allah Ta'ala nak perkenankan macam tu. Catat qabul. Bukti kepada ikhlasnya al-Imam An-Nawawi dalam mengarang dan menulis kitab-kitabnya. Kitab-kitab Imam Nawawi ajaib. Banyak kitab yang Imam Nawawi karang, kitab tersebut dijadikan panduan besar dalam umat. Azkar contohnya. Sampai ulama sebut bi'id dar washtaril azkar. Jual rumah, belilah kitab azkar. Nah, bi'id dar washtaril azkar. Sampai ada keluar masal tu. Kalau duit tak ada nak beli kitab azkar, jual rumah. Nah, dan azkar adalah semua rumah. Payah nak jumpa rumah tak ada azkar. Kalau tak ada tu maksudnya tu bukan rumah. Nah, biasanya dalam kitab dalam rumah ada orang Islam lah, akan ada kitab azkar. Kitab Riyadhus Salihin, ada terjemahan dalam seluruh bahasa dunia. Riyadhus Salihin. Kitab Minhaj al-Imam An-Nawawi, Minhajut Talibin, dijadikan karangan yang muktamad dalam mazhab kita Syafi'i. Sampai ulama hafal Minhaj. Dihafalkan Minhaj kepada masyarakat, kepada umat, kepada para penuntut ilmu. Dan jadikan tu kebanggaan bagi umat kalau mereka menghafal Minhaj. Macam tu sekali. Cuma kata guru kami yang mulia Syekh Said Shaltut, dia kata apa? Cuma sayang satu je, Imam Nawawi tak tulis kitab usul fiqh. Jadi usulnya diketahui melalui kitab-kitab dia. Dan kita baca balik kitab-kitab dia baru kita tahu tarik usul dia macam mana. Dia tak karang sebuah kitab khusus tentang usul. Sayang tu. Kalau dia karang yang tu, maka akan, dia pun dah harum dah. Maka tak tahu nak kata apa. Dia lawan terus. Mungkin dia tinggal sikit kot beda orang lain. Kata kalau kampus semua dia kata, teruk kat orang lain tak boleh nak potong terus. Yang bukan orang nak potong dia. Maksud dia, ajaib betul Imam Nawawi ni. Ini ujubatuz zaman. Kutub agung. Yang Allah Ta'ala jadikan, dan dia siapa dia? Asy'ari. Mazhabnya Asy'ariyah, ahli sunnah wal jamaah. Wahabi punya tak malu, dia berkata apa? Ada sebahagian kata Imam Nawawi ni halin masya-Allah tabarakallah, cuma satu je sayang, akidah dia Asy'ari. Itu juga dah. Sayang pula. Patutnya kita kesian kat dia, kesian kat cakap tu. Ada alangkah baiknya kalau Imam Nawawi menjadi ahlul hadis. Kata kemah dia. Imam Nawawi jadi Asy'ari. Masalah apanya? Hang yang masalah. Buat masalah boleh. Thumma utbi'uha birraf'i ay ulhiquha ba'da tamamiha. Kemudian aku ikuti setelah mana sempurna kitab ini bibabin, dengan satu bab, ay bijumlatin minal ilmi mutarjimatin bilafzi babin. Jadi bab ni apa dia? Jumlah minal ilm. Jadi kalau kita tanya bab, apa dia bab? Jumlatun minal ilmi alladhi yashtamilu fihi, apa dia? Al-faslu wal furu' wal masailu ghaliban. Terkandung dalamnya faslun, kemudian ada furu', kemudian ada masail ghaliban.
fi dhabti khafiyyin fi dhabti khafiyyi alfadhiha, yang mana diletakkan dhabitkan perkara yang tak jelas pada lafaz ataupun yang tidak difahami pada lafaz. Maka Imam Nawawi syarahkan semula. Min idafati sifati lil mawsuf ay alfadhuha al-khafiyyah, alfadhiha al-khafiyyati bi'tibari gharabati mabaniha aw ma'aniha ala ba'd al-mushtaghilin biha. Takut orang tak faham baca, maka Imam Nawawi letak satu bab menjelaskan gharaib atau gharabah al-ahadith tadi. Maksudnya lafaz-lafaz yang mungkin tak difahami dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Li'alla yaghlata fi syai'in minha wa liyastaghniya bihi an muraja'ati ghairihi. Moga-moga tidak akan berlaku kesilapan dalam memahaminya, dan juga moga tidak akan perlu untuk dia melihat kepada kitab lain lagi. Cukup dengan apa yang telah disyarahkan oleh pengarangnya sendiri. Maka ahamiyatu ma'rifati hadhil ahadith, dan ini esok insya-Allah pagi kita akan baca dan kita akan masuk dah esok hadis yang pertama. Alhamdulillah. Oh, dia ingat lambat lagi. Rupanya berkat juga baca pagi-pagi ni. Tak sangka kat ni. Panjang ni kita baca ni. Tu, baru 2 hari. Dah berapa puluh muka surat. Alhamdulillah. Ya? Tak 30 muka surat dalam masa 3 hari dah. 3 hari dah kan ni? Puasa dah berapa hari dah? 4 hari dah. 3 hari baru entah puasa bila ni. Kali dengan Syaban bagi. Baik zakat dulu. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada baki 8 lagi rakaat untuk kita solat. Kemudian ada 3 rakaat lagi witir insya-Allah. Kena kuatlah. Ni baru 3 hari. 4 hari dah, 4 malam lah. 4 malam baru tarawih. Ada baki lagi tu. Jangan waktu lah semangat, hujung futur. Jangan. Bukan futur. Futur. Futur makan iftar tu. Bagi semangat sampai ke sudah insya-Allah taala. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.